baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya sifat buah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya buah-buahan yang Nabi kita pernah makan. Orang-orang di Madinah ketika mana berlakunya buah musim buah-buahan, buah pertama yang masuk tadi itu mereka akan bawa ke Masjid Nabawi dan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita akan berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina wa fi madinatina wa fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berkatilah kepada kami akan makanan kami, buah-buahan kami. Berkatilah juga kota Madinah kami. Berkatilah sukat dan timbang kami ya Allah. Itu di antara doa awal musim buah. Doa ketika mana kita makan buah. Jadi kita ni beza dengan zaman sahabat. Zaman sahabat buah yang pertama itu bawa ke masjid dulu. Zaman kita ni buah yang terakhir bawa ke masjid. Kalau durian tu yang pertama kita rembat dulu. Bila dah habis dah penghujung musim dah, waktu tu nak jual price pun nak beli sebiji 40 sen aja. Waktu tu baru kita hantar masjid. Itu sikap kita. Orang dulu tidak, sebab itulah sebab bila dihantar ke masjid maksudnya akan didoakan oleh para jemaah. Nabi kita doa dan didoakan juga oleh orang lain. Jadi orang-orang yang merasai nikmat tadi itu turut sama mendoakan keberkatan pada buah-buahan tadi. Maka dengan sebab itulah makin hari makin subur, makin hari makin subur, makin banyak hasil dia. Kadang-kadang kita tak perasan dan kita tak sedar, kita hanya percaya pada baja aja, letak baja aja bagi buah subur dan sebagainya. Kita terlupa bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat dan rezeki tadi. Kadang-kadang dengan baja yang dah banyak dan sebagainya pun bila datang musim angin aja berguguran habis. Sampai kan kadang-kadang tak boleh makan langsung. Durian tahun ni tak boleh makan langsung kata dia. Semua gugur, masya-Allah. Tak boleh makan langsung sebab putih dah gugur semua. Tak berbuah tahun ni. Jadi para sahabat dulu bawa pada Rasulullah dulu supaya didoakan. Supaya didoakan akan keberkatan dan bertambahlah rezeki-rezeki mereka pada musim-musim yang mendatang. Buah-buahan yang menjadi kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurma dan tembikai. Ini di antara buah-buahan yang Nabi kita suka makan. Pernah baginda memakan kedua-duanya sekali kerana kedua-duanya membantu untuk menahan sejuk dan panas. Nabi kita katakan kepanasan buah ini diredakan dengan kesejukan buah ini. Buah tembikai sejuk, buah kurma panas. Bila makan kedua-duanya jadi neutral. Masya-Allah. Ini kita katakan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah meriwayatkan wa kana ahabbal fawakih ilaihi ar-rutab wal 'inab. Buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurma dan begitulah juga dengan buah anggur. Ini di antara buah-buah yang Nabi kita suka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qitha birrutab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering makan buah timun bersama dengan kurma. Mentimun sifatnya sejuk dan kurma sifatnya panas. Jadi Nabi kita makan kedua-duanya sekali. Dan banyak lagi di antara makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi ialah buah labu. Dan begitulah juga dengan tembikai yang berwarna kuning. Itu di antara makanan-makanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bekasnya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Makanan yang sejuk lagi, yang manis lagi sejuk. Manis dan sejuk ni saya dah sebut tadi, iaitu rendaman buah kismis ataupun rendaman buah kurma yang direndam dan disejukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga amat suka minum madu yang sejuk. Baginda tidak minum sambil menghisap-hisap atau meneguk dengan laju dan gopoh serta melarang dari minum sambil berdiri. Nabi kita tegah minum berdiri ni. Minum berdiri memang ada riwayat hadis bahawa Nabi kita minum berdiri, tetapi minum berdirinya Rasulullah SAW itu bukanlah tabiat kebiasaan Nabi. Minum berdiri yang direkodkan oleh para alim ulama, hadis-hadis berkenaan dengan Nabi kita minum berdiri,
kata Imam Nawawi, tak lebih hanyalah untuk Nabi kita tunjukkan kepada umat bahawa minum berdiri itu hukumnya tidak haram. Ya, namun sunnahnya macam mana? Sunnahnya minum duduk. Ya, sunnahnya ialah minum duduk. Itu sunnah. Sebab apa maksud sunnah? Sunnah ialah apa yang sering kali dilakukan oleh Nabi SAW, yang kerap kali dilakukan oleh Nabi, maka itu dinamakan sunnah. Manakala kalau sesekali yang jadi dilakukan oleh Nabi, itu bukan sunnah. Itu apa yang Nabi kita lakukan untuk menunjukkan keharusannya sahaja. Ya, bahawa hukumnya harus. Kalau sampai Nabi kita tak tunjukkan langsung, nanti akan ada yang beranggapan bahawa ya minum berdiri hukumnya haram. Ya, wajib minum duduk. Maka dengan ada perbuatan Nabi kita pernah sekali minum berdiri, maka itu ya untuk menunjukkan bahawa perbuatan minum berdiri tadi itu hanyalah harus. Manakala minum secara duduk, itulah yang dikatakan sunnah, yang dituntut untuk kita mengikutinya. Baginda SAW juga tidak menghembuskan nafas ketika minum. Nabi kita tak bernafas pada ya cawan ataupun mangkuk yang diminum tadi, tak hembuskan nafas pada air yang diminum. Ya, Nabi kita bernafas 3 kali, ya, tapi di luar daripada cawan ataupun gelas tadi. Minum sikit, nafas dulu, minum pula, nafas pula, kemudian baru habis. 3 gelas tadi tu nak dihabiskan dengan 3 kali bernafas. Itu di antara cara ya, teknik minum Rasulullah SAW. Baginda SAW juga tidak akan minum ketika makan, terutamanya air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Makan sambil minum, makan sesuap, minum sesuap, makan sesuap, minum sesuap. Itu tak dibuat oleh Nabi macam tu. Minuman utama kesukaan baginda ialah air Zam-Zam. Ini ya, yang paling afdal sekali. Air dalam minuman kita ialah air Zam-Zam. Bahkan baginda akan membaca doa setelah selesai minum, alhamdulillahilladzi saqana izban furata birahmatihi walam yaj'alhu malihan ujaja bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami minum dari air yang bersih dan enak dengan rahmatnya, dan tidak pula menjadikan air kotor dan busuk disebabkan dosa-dosa kami. Ya, bekas air dan gelas Rasulullah SAW daripada bekas air Rasulullah SAW menurut Anas bin Malik diperbuat daripada kayu yang disalut besi nipis, warnanya kekuning-kuningan. Nabi SAW menggunakannya untuk minum air, madu dan juga susu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Asim berkata, ra'aitu qadahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik wa kana qadin sada'a fasalsalahu bi fiddah qala wa huwa qadahun jayyidun 'aridun min nadad. Aku pernah melihat bekas air Rasulullah SAW dalam simpanan Anas bin Malik, dan didapati bekas itu sudah mula retak, maka ia disambung olehnya dengan salutan perak. Ia merupakan bekas air yang amat baik, lebar dan masih utuh. Zaman Umar bin Abdul Aziz bekas air ini langsung pecah, ya. Maka disadur semula dengan perak pada keseluruhan, ya, keseluruhan bekas tadi. Maka sejak hari itu tidak lagi digunakan sebagai bekas minuman, ya. Sebab ada tegahan daripada minum daripada bekas yang dibuat daripada perak, ya.